Ustaz Ahmad Fazli, masya-Allah. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Untuk kali ni, untuk subjek ilmu faraid ni, inilah kita punya mukarram yang akan kita pelajari. Anda ingatkan sehari je. Anda ingat sehari, waktu tu sehari macam sempat nak habis semua ni. Tapi bila tengok 5 hari, alhamdulillah, maknanya anda boleh bahagi-bahagikan step by step. Jadi 4 juga daripada Isnin, Selasa, Rabu, 4. Khamis. Ya 4 kali 5. 4. Okey, 4. Boleh cukup dan Dan cukup. Okey. Ada 3 ada 3 objektif yang anda cuba ni. Yang pertama, untuk menguasai kefahaman ilmu faraid ini, bukan untuk stam saja. Untuk siapa yang kalau bercadang untuk ambil bidang syariah, kalau macam anak ni, anak ambil ijazah syariah undang-undang, memang faraid ni akan belajar di SEM 3 dan SEM 6. Kemudian untuk menguasai kaedah pengiraan faraid asas, dan juga untuk mendedahkan cara untuk menjawab soalan. Okey. Jadi inilah ke-9 tajuk yang ana cuba letak dan ana cuba tetapkan tarikh-tarikh untuk kita habiskan. Contohnya untuk hari Isnin ni kita akan cuba untuk pengenalan kepada ilmu faraid, dan juga bab tarik dan furud al-miras, iaitu apakah jalan untuk kita bila faraid ataupun pewarisan ni, dia ada jalan dia, dan siapakah yang layak untuk dapat faraid ini, yang kita akan cuba bahaskan ini insya-Allah. Kemudian bab asabah, kemudian bab hijab, kemudian bab ashabul furud, kemudian bab al-hisab. Bab al-hisab ni kita akan cuba cari macam mana nak cari asal masalah, dan juga cara nak kira harta. Kemudian bab al-aul, kemudian bab masail syawaz. Masail syawaz ni ada satu pengiraan yang mana kalau pengiraan ni dia tak ikut kaedah faraid yang asal, dia kena ubah sedikit. Ikut fatwa sahabat. Kalau siapa yang tengok YouTube tu tahulah ya, Asbul. Lupa lah. Lupa dah. Ya. Lupa dah. Okey, tak apa. Yang Ustaz Nazar sebut kan. Kemudian format peperiksaan dan juga kaedah menjawab. Dan akhir sekali adalah kita akan ulang kaji balik dan akhirnya penutup. Ini ke-99 bab yang akan dibahas ikut tarikh yang berikut. Kalau mungkin lebih, kalau kurang. Tengok macam mana insya-Allah. Okey, kita masuk sekarang. Kita pergi ke mabadi fi ilmu al-faraid, iaitu permulaan pada ilmu faraid. Kalau siapa belajar tajwid, tahu tak yang kata Dr. Ali Soban, ada 10 perkara. Kalau tajwid, kitab Buriyatu apa nama? Lupa nama kitab tu. Kitab Buriyatu Talibi. Yang permulaan sekali kan dia ada tengah pasal had semua sekali. Ingat tak? Kita tak ingat dah. Itu 10 perkara. 10 kan? 10 mabadi. Tapi kita ambil dalam beberapa perkara saja. Tak ingat tu Itu tak ingat lah. Okey. Kita pergi ke takrif yang pertama. Yang ni kalau peksa nanti, ini ana cuba seringkas mungkin untuk jadikan nota bagi boleh hafal. Seringkas mungkin, cuba. Okey. Yang pertama, ilmu miras. Apa tu ilmu miras? Jadi ilmu miras ini adalah huwa qawaidun yu'rafu biha nasibun kulli mustahaqqin fi tirkatin, iaitu satu kaedah yang mana dengan kaedah ini kita boleh kenal bahagian-bahagian yang berhak bagi atirkah. Atirkah ni maksudnya harta peninggalan. Dia ambil perkataan taraka, iaitu tinggal. Jadi mana ilmu miras ini kita belajar kaedah bagaimana kita nak membahagikan harta kepada orang yang berhak dan kepada orang yang layak untuk dapatkan harta. Jadi itu tujuan ilmu miras ini. Wasumiyya aidan ilmu faraid, dan juga ia juga ada dikenali dengan nama ilmu faraid. Jadi ilmu faraid ini al-qawaid allati tu'rafu biha as-siham al-muqaddarah syar'an li kulli waris, iaitu satu kaedah yang mana dengan kaedah ini kita dapat kenal as-siham tu sama dengan nasib, bahagian-bahagian, yang mana bahagian-bahagian yang al-muqaddarah, yang ditetapkan
oleh syarak, iaitu yang ditetapkan oleh Allah dan juga yang ditetapkan oleh Nabi pada setiap waris. Kemudian faraid, jamak dia faridah. Ya, faraid ini adalah kata jamak di perkataan faridah. Faridah tu mufrad. Faraid ini adalah jamak. Wa huwa nasibul ladzi qaddara syari' lil waris, iaitu suatu bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh syarak bagi waris. Okey, beza antara ilmu miras, ilmu faraid dan faraid. Pada ilmu itu, kalau ada ilmu, ertinya itu kaedah-kaedah. Mana ada kawaid, ada satu kaedah yang telah ditetapkan. Kalau faraid itu nama bagi suatu istilah syarak, iaitu bahagian yang ditetapkan oleh syarak. Itu beza dia. Kemudian yang bawah tu rasa berulang 2 kali kot. Ilmu faraid bawah tu, tu berulang. Tak apa. Maudhu' wa fadiluhu. Maudhu' iaitu apakah skop perbahasan bagi ilmu faraid ini. Ya, maudhu' ilmu miras huwa tarikatul mayyit min haitsu taqsimiha wa bayani nasibun kulli waris. Makna skop perbahasan ilmu faraid ini yang akan dibincangkan adalah berkenaan dengan harta si mati min haitsu, dari segi apa? Taqsimiha, cara kita nak bahagikan, nak bahagi kepada setiap seorang macam mana. Wa bayanun nasibun kulli waris, dan juga cara untuk kita dan menjelaskan bagaimana kita nak bahagikan tu mengikut kadar-kadar yang telah ditetapkan. Kemudian fadiluhu. Fadiluhu ni hampa semua hafal 2 ni cukup dah, iaitu arfa'il ulum qadran. Ini saya dah ringkaskan dah. Saya dah cuba ringkaskan daripada kitab Al-Wajiz tu. Dah cuba ringkaskan dah. 2 saja. Arfa'il ulum qadran dan afdalil ilmu. Dah cukup. Kalau diminta dalil, bagi dalil ni. Ta'allamu faraid wa 'allimuhan nas wa innahu nisfu ilm. Dah cukup. Ini kebiasaan markah dia 2 je. 2 markah bagi. Maknanya diminta 2 benda, 2 point. Arfa'il ulum dengan afdalil ilm. Dah cukup. Kemudian hikmah masyru'iyah al-miras. Ini pun saya dah ringkaskan dah. Apa yang 4 ni cukup dah. Ini pun dah boleh dapat markah penuh iaitu ihtiram al-malakiyah al-afrad. Ihtiram al-malakiyah al-afrad, iaitu menghormati harta seseorang itu. Maknanya menghormati kepemilikan seseorang. Maknanya hikmah ada faraid ini supaya harta yang ada, yang dimiliki itu dihormati, maknanya tidak dibazirkan macam tu saja. Yang kedua, haddada likulli waris nasiban muayyadan. Untuk kita tetapkan waris, maknanya bahagian-bahagian itu diberikan kepada orang yang layak. Maknanya bukan kalau tak ada faraid ini, yang macam ana dalam bidang perundangan, memang akan berlaku pelbagai kes penipuan dan juga kezaliman terhadap harta. Jadi dengan ada faraid ini, maknanya harta itu akan diberikan pada orang layak yang memang memerlukan. Lepas tu kalau tanah faraid, ada cara kedua, iaitu hibah. Hibah tu nanti hibah tu boleh baca sendiri. Yang kedua, kawin nasibul unsa nasfu nasibul rijal, iaitu menjadikan bahagian lelaki lebih banyak daripada bahagian perempuan. Ini ada hikmah dia. Hikmah dia kerana lelaki ini dia tanggungjawab dia lebih besar daripada perempuan. Jadi memang layak lelaki dapat lebih daripada perempuan. Sebab tengok tanggungjawab diorang memang besar daripada perempuan. Kemudian taqwiyatul rabitul qaribah wal atifah at-tabi'ah. Dan kebiasaannya bila kita bahagi ikut faraid ini, dia akan memberikan sakinah, maknanya memberikan kelapangan hati. Dan juga bila kelapangan hati tu, ikatan antara kerabat tu lebih kuat. Maknanya lebih kuat, lebih adil, maknanya tidak ada sifat dengki-dengki sebagainya. Ini hikmah disyariatkan miras ini. Okey, yang lain faham tak? Faham semua? Kalau hafal 3 je boleh. Ikut atas markah. Contoh kalau dia minta 2, bagi 2. Kebiasaannya dia bagi 2 markah lah. Kebiasaannya. Ni yang kalau yang ni dia soalan hak dah. Selalu tanya. Kebiasaan tanya. Masyru'iyah. Kebiasaan tanya. Kalau kebiasaan tanya, lepas tu dia minta apa? 2 ke 4 ke? Ikut atas soalan. Kadang-kadang tapi paling biasa 2. Paling biasa 2. Ini pun dah ringkas lah. Kalau hafal yang panjang yang
dalam kitab upanjangan, perpasanan. Itu nak hafal tu memang panjang. Jadi ambil ni saya cukup lah. Lepas tu lupa pula. Lupa. Tu confirm. Mana ini dah boleh ringkas lah. 4 ni dah cukup. Okey? Boleh. Kemudian al-hukuk al-muta'alliqah bitirkatil mayyit, iaitu hak-hak yang berkaitan dengan harta si mati. Ini kita yang 4 ni memang kena hafal. Dan bila dia suruh letak al-hukuk, kena letak ikut step by step daripada 1 sampai habis. Kebiasaan soalan macam tu, dia akan suruh kita letak step by step. Juga dengan soalan kita 1 pun sama. Dia akan suruh kita letakkan step by step. Yang pertama takfinul mayyit. Hikmah masyru'iyat. Hikmah masyru'iyat tu kata tu ada tak? Hikmah masyru'iyat tu hikmah masyru'iyah. Ya. Ya, kata 1 ada. Ada tak? Kata 1 ada juga. Ada. Ada juga kan? Ada. Okey. Kebiasaannya kebiasaannya apa tu mabadi ni memang ada kat kita 1 dan kita 2, campur dua-dua. Mabadi ni sebab mabadi ni memang permulaan kita belajar memang kena ada. Okey. Yang pertama takfinul mayyit wa tahjizihi min ghairil israf, iaitu pertama, ini step pertama, iaitu kita kafankan mayat dulu. Bila kita kafan mayat tu min ghairil israf, tanpa ada pembaziran. Tak payah nak beli kain sutera lah, nak beli kain mahal, dah cukup. Ini yang langkah yang pertama. Yang kedua, tuqdad duyunah, membayar hutang. Ini yang kedua, membayar hutang. Yang ketiga, tanfizul wasaya min sulusil baqi, memberikan wasiat. Maknanya harta tu akan diberikan wasiat dengan 1/3 harta. Maknanya bila kita dah bayar untuk tanam, bila kita dah bayar uruskan mayat, dah bayar hutang, kemudian lebih tu kita akan potong 1/3 untuk kalau ada wasiat. Potong 1/3. Kemudian lebih tu pula, baki ni pula, barulah kita yuqsamul baqi bainal warisah. Barulah kita mulakan proses pengiraan faraid ini. Tu by step dia. Maknanya kita contoh ada duit, kita akan gunakan untuk uruskan mayat dulu. Lepas dah selesai, kita tengok ada hutang tak. Kalau ada hutang, bayar hutang. Bank ke tak bank, bayar. Kemudian kita tengok kalau si mati ada buat wasiat, okey, kita kira berapakah wasiat dia, tolak 1/3. Okey, kalau dah selesai tu, barulah baki lebih tu barulah kita guna untuk buat faraid. Tu step by step dia. Okey, faham tak semua? Okey, faham Okey. Kemudian dalil persyariatan. Okey, dalil persyariatan ni 3. Yang pertama daripada Al-Quran. Ya. Ada pakai kertas ni tak apa Mana? Kertas yang hantar bagi yang. Boleh. Boleh. Guna ya. Apa-apa nota pun boleh guna. Okey. Kertas panjang Mana-mana boleh. Okey, dalil persyariatan pertama daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran surah Nisa, macam biasa boleh buka Al-Quran surah Nisa. Kemudian daripada sunnah, daripada hadis Nabi, dan juga daripada ijma'. Ini 3 dalil persyariatan bagi ilmu faraid ini. Yang kalau nak tahu lebih lanjut tu boleh buka buku teks, ada dia punya dalil-dalil dia. Okey. Arkanul irs, iaitu rukun-rukun pewarisan. Okey. Kalau kamu buka buku teks, rukun ni tak ada ya. Kalau perasan, rukun ni tak ada. Tetapi dalam soalan tanya, apakah itu rukun pewarisan? Bila tak ada dalam buku teks tu memang gelabah nak cari. Sebab apa? Benda ini dikena cari sendiri. Okey, dalam soalan ada. Rukun pewarisan yang pertama, mewaris, iaitu ahli yang sebelum ni pun sama Ya, soal sebelum ni sama je. Buku teks dalam buku teks sebelum ni pun tak ada. Waktu dalam soalan ada. Soalan ada. Itu biasanya soalan dia ada kat kita satu. Macam soalan kebat lah, senang. Pandai. Pandai buat soalan. Soal kebat ni. Okey, rukun pewarisan.
Yang pertama mewaris, iaitu si mati. Ni si mati. Si mati. Yang kedua waris, iaitu ahli waris. Yang pertama si mati, kemudian ahli waris. Yang ketiga maurus. Maurus ni adalah harta ataupun atirkah, harta. Wazan daripada maf'ul, iaitu benda yang diwariskan, iaitu harta. Wazan maf'ul. Okey. Jadi ini ketiga-tiga rukun yang mesti dipenuhi. Seterusnya syurut al-miras. Syurut al-miras. Syurut al-miras. Yang pertama adalah mautul muwaris haqiqah atau hukman. Ya, syarat yang pertama mesti kematian si mati itu mesti dia betul-betul mati. Sama ada mati itu haqiqah, maknanya kita nampak sendiri, pergi ke hospital nampak dia mati, ataupun hukuman. Hukuman ni secara qadi, maknanya dia pergi ke mahkamah, mahkamah akan tetapkan adakah si mati ni mati. Kebiasaannya mahkamah akan tetapkan tempoh 3 tahun untuk nak lihat. Contohnya mungkin si mati ni hilang tak tahu ke mana, mungkin dia pergi masuk hutan hilang, maka mahkamah akan tengok 3 tahun lepas tu. Kalau dia tak muncul-muncul, maka mahkamah tetapkan bahawa orang itu mati secara hukuman. Okey. Yang kedua hayatul waris, iaitu mesti ahli waris tu hidup. Sama ada hidup secara haqiqah, maknanya nampak, ataupun hukuman. Mungkin si mati ni pergi melancong mana-mana, kemudian setahun lepas tu tak ada, maka qadi kata tengok 3 tahun lepas tu. Okey. Kalau tiba-tiba muncul pada tahun kedua, maka harta lebihan tu maknanya kita akan bahagikan secara macam mana? Ikut kalau dah bagi-bahagikan tu, ada ahli tu tak ada, maka kita kadarkan yang hilang ni akan dapat berapa, simpan dulu. Selepas 3 tahun, kalau ahli itu tak muncul, barulah harta tu akan difaraikan balik untuk diberikan. Itu hayatul waris haqiqah atau hukuman. Ya. Lepas 5 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Lepas 5 tahun dia muncul balik. Main muncul balik tu dia kena pergi mahkamah juga. Tak ada. Tak ada lah. Okay, tak ada sebab dia dianggap oleh mahkamah sebagai mati ataupun hilang. Okey. Dia ada faraid dia, namanya al-mafqud. Mafqud nama dia. Itu dalam tu perbahasan. Stam tak payah kot bincang benda tu. Al-mafqud. Okey. Sebab pewarisan. Yang pertama nikah, ya, sebab pernikahan. Yang kedua walak. Walak ni maksudnya, kalaulah walak ni adalah maksudnya hamba yang dibebaskan oleh tuannya, kemudian hamba ni pula tak ada ahli waris. Mungkin dia tak kahwin, maka bila hamba tu meninggal, harta tu nak bagi kat siapa? Maka diberikan kepada tuan yang pernah membebaskan hambanya. Maka tuan itu yang digelar al-walak. Okey, faham tak semua? Walak tu apa? Okey? Sekali. Okey, walak ni maksudnya, okey, ada hamba yang telah dibebaskan oleh seseorang. Kemudian walak tu hamba. Walak tu hamba, maknanya yang pernah dibebaskan oleh seseorang. Kemudian mungkin hamba ni bisnes ke berniaga, kemudian walak tu mati. Hamba tu mati, tetapi dia tak ada ahli waris. Maka tuan yang pernah membebaskan dia dulu akan dapat harta itu. Tuannya itu digelar sebagai al-walak. Okey. Tuan hamba lah. Ya, tuan hamba. Kemudian al-qarabah. Ya, qarabah dengan sebab kerabat, dengan sebab nasab. Jadi ini 3 sebab yang menyebabkan pewarisan. Bagi 3 ni cukup dah. Ni nikah, walak, qarabah, cukup. Okey, kita pergi ke yang seterusnya. Mawani al-irs. Ya, sebab-sebab pewarisan. Ada 3. Yang 3 ini semua yang ni asbab irsi ni yang lugatan istilahan. Itu
itu pun beri juga kalau diminta. Itu pun beri juga kalau diminta. Sebaiknya hafal. Kalau tak nak hafal tak apa, tapi sebaiknya hafal asbab ini. Kadang-kadang soalan pun tanya juga asbab tu apa. Asbab satu markah, lepas tu barulah yang markah yang seterusnya tu barulah diberi sebab miras tu. Okey, macam mana sebut? Okey. Dapat Okey. Yang seterusnya mawani al-irs, sebab-sebab menghalang daripada mendapat pewarisan. Yang ketiga-tiga ini sepakat semua mazhab. Sepakat semua mazhab. Yang pertama ar-rikun, dengan sebab perhambaan. Maknanya bila dia jadi hamba, dia ada harta, dia tak boleh mewariskan harta tu sebab dengan sebab hambanya. Yang kedua al-qatlun, dengan sebab membunuh, ya, dengan sebab Rekod tu dengan sebab sifat kehambaan dia. Maknanya masa dia dalam maksudnya contohnya dia dapat duit, tetapi duit itu bukan milik dia, milik tuan dia. Sebab apa-apa yang pada dirinya adalah milik tuan dia. Dia tidak layak dapat apa-apa. Sebab apa? Dia hamba bagi tuan dia. Yang kedua adalah qatlun, iaitu dengan sebab membunuh. Ya, sebab membunuh. Yang ketiga ikhtilafuddin, iaitu dengan sebab perbezaan agama. Ya, contoh si A ni kafir, si B ini Muslim. Maka bila si A meninggal, maka harta tu si B tak dapat, dengan sebab si A ni tidak sama agama dengannya. Begitu juga dengan si A. Kalau si A tu Islam, dengan si B tu kafir, maka si B tak dapat juga sebab berbeza agama. Yang ini semua mazhab sepakat tiga perkara ni. Okey, kalau bincang mazhab ni panjang, ya. Contohnya mazhab Maliki ada 11 mawanid. Mazhab Maliki 11 mawanid. Mazhab Hanafi ada 4 mawanid. Panjang perbahasan. Okey, setakat ni faham lagi Okey lagi? Okey. Takut pening lagi, Pening. Okey. Yang lain tu pening. Okey. Okey, insya-Allah. Okey, kita pergi ke bab yang kedua. Ngam-ngam Okey, bab tariq al-miras wa furud al-muqaddarah. Kaedah satu lagi. Ya. Yang keempat, ikhtilaf dar. Ikhtilafud dar, iaitu perbezaan kedudukan. Itu kalau hantar buka tu, itu ikut mazhab sebenarnya. Itu ikut mazhab. Ya. Tu dah. Dalam buku ada. Dalam konteks ada. Ada, sebab apa? Soalan ada. Ya. Sebab soalan tu sebab buku tu kita kena baca. Sebab apa? Yang buku tu sebenarnya, nama asal buku tu Al-Wajiz fil Miras ala Mazahib Arba'ah. Fiqh miras 4 mazhab. Fiqh miras 4 mazhab. Kalau anda buka nombor 4 ikhtilafud dar, anda cuba tengok nota kaki bawah. Ada disebut inda Syafi'iyah, bagi mazhab Syafi'i, la yamna'u ikhtilaf ad-dar. Ikhtilafud dar takkan menghalang pewarisan bagi mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Syafi'i. Habis tu ikhtilafud dar ni mazhab mana? Ikhtilafud dar mazhab dia adalah okey. Ikhtilafud dar adalah mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Hanbali. Kena tengok nota kaki. Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanbali. Anda tengok bawah tu ada disebut inda Syafi'iyah. Yang ke-8 ni buku apa? Yang nombor 2. Nombor. Kalau anda guna buku lama ni. Ya. Nampak? Pasal 8. Pasal 8 Buku baru pasal 8. Saya tengok. Mana? Nombor 2.
nombor 2 ikhtilaf ad-din. Kalau ikhtilaf ad-dar. Ikhtilaf ad-dar. Tak ada. Tak ada. Tak ada, aku tanya kamu. Tak ada. Kita sekarang tak ada. Hasbun kata ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Oh, tak ada tak apa. Ini kan Mungkin ikhtilaf ad-din ke sini. mungkin dia dah buang kot rasa. Sebab apa mazhab. Dia dah buang tu. Okey, tak apa kalau tak ada tak apa. Oh betul-betul kan sekolah kat sini kan 3 saja. Ya. Sebab apa dia ambil yang mazhab Syafi'i punya. Nantilah akhirnya nota ni yang kacau. Nota tu kacau sikit. Okey, tak dia yang lama kan. Okey, sebab dia muka lama tu. Okey, semua boleh Okay. Kok lah Ahmad ni dia nak pakai apa mazhab Mazhab Bayhaqi. Mazhab Bayhaqi. Okey. Kita pergi ke bab yang seterusnya. Bab Tariqul Miras wa Furudil Muqaddarah, iaitu jalan pewarisan dan juga furud muqaddarah. Ini bab yang pertama. Okey. Pewarisan akan melalui dua jalan ini. Yang pertama, al-irthu bil fardi dan al-irthu bit ta'sib, iaitu dengan cara yang pertama dengan cara al-furud. Al-furud ini iaitu satu pewarisan yang telah ditetapkan oleh Allah Taala dalam Quran, yang ada 1/2, 1/4, 1/8. Itu semua al-fardu. Yang kedua, at-ta'sib. At-ta'sib ni ataupun asabah, iaitu dengan jalan lebihan harta ataupun baki. Nanti insya-Allah akan diterangkan dalam bab asabah nanti. Okey, insya-Allah. Jadi ini dua jalan dia. Al-irthu bil fardi dan al-irthu bi ta'sib. Okey, ini kita nak kenal pula ahli-ahli pewarisan. Nanti istilah ni anak akan guna istilah ni untuk kita nak untuk nak menghafal dengan lebih mudah. Pertama, al-usul. Okey, yang pertama al-usul. Al-usul ini dua kelompok. Yang pertama al-ab wal jad, ayah dan datuk. Kenapa digelar al-usul? Kerana mereka ini yang melahirkan. Mereka ini yang mewujudkan nasab itu. Perlu digelar al-usul. Kalau saya katakan al-usul az-zukur. Bila saya kata dalam nota al-usul az-zukur, bermaksudnya ayah dan datuk. Kena ingat istilah tu. Ayah dan datuk. Okey, faham Faham Ada az-zukur. Al-usul az-zukur, maknanya asal lelaki. Maknanya ab dengan jad. Macam dalam slide tu. Okey, kalau kemudian yang kedua al-um wal jaddah, iaitu ibu dengan nenek dan ke atas. Ini dipanggil usul muannas, iaitu yang perempuan, asal perempuan. Okey, yang kedua al-furu'. Al-furu' ini maksudnya orang yang lahir daripada al-usul. Maknanya mereka ni adalah yang dilahirkan. Ada dua kelompok, ibn wa ibi-ibn. Mereka ni gelar furu' az-zukur. Yang kedua, furu' muannas, iaitu bintun wa bintu ibn. Dua orang ni. Okey, contoh saya katakan, si mati meninggalkan furu' waris. Bila saya katakan si mati meninggalkan furu' waris, maknanya antum semua hafal 4 orang saja. Ibn, ibi-ibn, bintun, bintu ibn. Dah settle. Jadi nota tu akan lebih ringkas. Nota tu akan lebih ringkas. Okey, kalau saya katakan si mati meninggalkan furu' zukur, maknanya furu' lelaki, maknanya 2 orang, ibn dan ibi-ibn. Okey? Faham semua? Okey, dapat lagi? Okey, yang ketiga hawashi. Okey, hawashi ini adalah kelompok yang selain daripada usul dan furu'. Mereka ini ada 3, iaitu akhun, ukhtun dan am. Untuk lebih detail kita tengok di sini. Ini dipanggil syajarah an-nasab. Ya, syajarah nasab, iaitu pokok-pokok waris. Jadi di sini kita nampak kita nampak
ada simati. Okey, cara untuk melihat syajarah nasab ini dilihat pada simati. Contoh simati meninggalkan ayah dengan ayah dan sebagainya, maka kita faham bahawa simati adalah anak. Okey, saya nak tanya, setakat ni ada lagi tak yang masih tak faham lagi istilah-istilah kat sini? Akhun syakik tu apa? Akhun li'um tu apa? Ya? Amun syakik tu apa? InsyaAllah. Semua faham ya? Maksudnya? Semua faham lagi ya? Maksud amun syakik tu apa? Okey, Ana cuba ringkas secara ni ya. Contoh kalau Ana, contoh kalau Ana, ini adalah ayah Ana, Abun. Ini adalah ayah Ana. Okey, maka Ana ni duduk kat mana? Ana sebagai apa? Ana ni. Ana sebagai akhun syakik. Sebab apa? Ana ada ayah dan ibu. Kemudian yang anak ini pula siapa? Yang anak ni pula adalah anak kepada Ana. Maknanya kalau Ana dah kahwin, ada anak, maka anak inilah ya sebagai anak Ana. Okey. Faham semua setakat ni? Okey. Kalau faham Okey, kalau faham lagi kita apa? Kita teruskan ya. Okey, kita pergi ke ta'rif al-fardu. Okey, kalau ada yang tak faham boleh tanya. Okey, ta'rif al-fardu. Sebab apa nanti kalau semakin ke dalam dia semakin tak faham. Semakin dalam ta'rif al-fardu, iaitu apakah maksud al-fardu tu? Ni kenapa ni kalau soalan tu tanya, al-fardu tu apa? Al-fardu lurah. Ya, fardu dari segi bahasa bermaksud at-taqdir, iaitu kadaran. Ya, kadaran. Wa istilahan juz'un muqaddarun syar'an min tirkatin liwaris khassan. Suatu bahagian yang telah ditetapkan oleh syarak, yakni syarak itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Daripada harta peninggalan itu, bagi waris yang telah ditetapkan, khassah, waris yang telah ditetapkan. Jadi itu masuk al-fardu. Sahibul fardi bermaksud huwa man lahu nasibun muqaddar fi syar'in, iaitu orang yang telah ditetapkan oleh syarak dengan kadar-kadar harta itu. Maknanya bila ada pembahagian yang Al-Quran tetapkan, ya, Al-Quran tetapkan, bila kena dengan orang itu, maka itulah digelar sahibul fardi. Okey, ashabil furud min rijal. Okey, ashabil furud min rijal ada 4 orang saja yang Al-Quran tetapkan, iaitu pertama al-ab. Ya, al-ab. Yang kedua al-jad. Ya, jad, datuk. Yang ketiga akhun li'um, ya, saudara seibu. Ya, saudara seibu. Yang keempat zaujun, iaitu suami. Suami. Yang kemudian seterusnya ashabil furud min nisa. Ada 9 orang. Perempuan dia lebih sikit ya. Okey, perempuan dia lebih sikit. Yang pertama al-um, ibu. Yang kedua ummul iaitu nenek. Yang ketiga ab, iaitu nenek belah ayah. Kemudian ukhtun syakik, saudara perempuan seibu sebapa. Ukhtun liab, saudara perempuan seayah. Kemudian ukhtun lium, saudara perempuan seibu. Bintun, anak perempuan daripada anak lelaki, anak perempuan. Kemudian bintun ibn, cucu perempuan, ya, cucu perempuan daripada anak lelaki. Kemudian zaujah. Okey, ini dah dia ashabul furud bagi nisa. Okey, dalam ilmu faraid, jad, bila dia sebut jad, kena ingat jad belah ayah, bukan belah mak. Jadi kena ingat kalau disebut jad bermaksud atuk belah ayah, bukan belah mak. Okey, itu untuk semua. Jad, jad. Okey, dapat nampak semua? Okey. Yang seterusnya, okey, al-furud al-muqaddarah fil Quranil Karim. Jadi inilah dia
furud muqaddarah yang siapa yang bermasuk al-furud al-muqaddarah fil Quranil Karim. Jadi inilah dia kadar-kadar yang Al-Quran tetapkan. Yang pertama ada nisfu 1/2. Yang kedua ada 1/4 rubu'. Yang ketiga as-sumun 1/8. Yang keempat sulusan 2/3. Yang kelima sulus 1/3. Dan yang keenam as-sudus 1/6. Okey, kita akan bahaskan satu persatu secara ringkas saja. Okey, masa pengangamnya. Pertama ashabun nisf. Okey, ashabun nisf yang mendapat 1/2, 5 orang saja. Pertama zaujun. Ini wajib hafal. Wajib hafal. Siapakah yang dapat dan sebab kenapa dapat. Itu kena hafal. Yang pertama zaujun. Nanti akhir nanti anak aku tunjuk cara cara dia buat cara jawab soalan tu. Yang pertama zaujun. Itu nanti akhir sekali. Ya, anda boleh tengok nanti dekat anda punya pembahagian tajuk. Ikut dia punya tarikh dia. Okey. Assalamualaikum. Lambat. Akhi. Dah nak habis dah. Nanti ni boleh share tak? Slide ni. Anda ada bubu link kat atas tu. Ada link tu, 2 tu. Mana? Dekat sembang dekat macam mana tu? Chat tu. Ada tak? Oh dia. Dapat tak? Dapat link. Nak dapat ke? Tak apa, kalau tak dapat tu nanti anak hantar kat Asbo lah link tu. Okey, tak apa. Pertama sekali adalah zaujun, iaitu isteri. Isteri pula, suami. Suami akan dapat 1/2. Suami akan dapat 1/2 dengan sebab adam wujud furu' waris. Okey. Anda tanya Ahmad. Ahmad, apa maksud adamil wujud furu' waris? Tak ada. Dia ada kewujudan. Ada kewujudan furu' waris dari kalangan anak-anak. Anak-anak. Apa tu furu' waris? Sebab orang tu. Sebab orang tu. Ni. Ibn. Lepas tu Ibnul Ibni. Ya. Ibni lagi? Bintun. Tu Bintul Ibni. Ya. 4 orang tu. Jadi dengan guna istilah furu' waris tu, kita dapat menjimatkan kita punya hafalan. Jadi bila kita hafal, zaujun takkan dapat 1/2 dengan sebab zaujun akan dapat 1/2 dengan sebab tak ada furu' waris. Jadi kita dah ingat dah furu' waris tu apa, 4 orang. Dah settle. Jadi kita punya hafalan laju je dapat. Tu lah. Kenapa saya gunakan istilah furu', usul, hawashi. Jadi mudah, kita boleh hafal dengan mudah dan cepat. Okey? Jadi tak perlu nak hafal. Jadi kita tak perlu nak hafal. Kena tak ada ibn, kena tak ada ibn, kena tak ada. Jadi banyak. Kita sebut je tak ada furu' waris. Hafal dah, settle. Kita akan ingat. Okey, yang kedua, bintun. Bintun akan dapat 1/2 jika tidak ada sesiapa. Maknanya dia duduk seorang-seorang. Jadi dia akan dapat 1/2. Yang kedua, bintu ibn juga akan dapat 1/2 jika dia duduk seorang-seorang. Tak adanya furu' waris selain dia, iaitu tidak adanya ibn, bintun. Maknanya dia duduk seorang-seorang. Yang ketiga, yang keempat, ukhtun syakik akan dapat 1/2 dengan tiadanya usul, tiadanya furu', tiadanya adik dia. Jadi bila saya kata tiadanya usul, artinya abun, jad, dan semua sekali. Tak ada furu' yang 4 orang. Dan tiadanya adik dia. Kalau masa saya mengajar faraid masa kat Khosoh dulu, saya suka buat cerita. Iaitu cerita pasal kalau adik-beradik nak dapatkan harta, mesti hapuskan adik dia yang lain. Barulah dia boleh bolot semua harta.
Saya suka guna cerita macam tu. Jadi maknanya tak ada usul, furuk dan adik dia. Dah. 3 perkara ni saja. Kemudian ya. Ya, macam mana? Apa? Sikit. Teruskan. Okey. Yang kelima, uktul li'ab. Uktul li'ab dengan tiadanya usul, tak ada furuk, tiada adik dia iaitu akhun li'ab, dan tiada akhun syakik. Ya, tiada akhun syakik. Okey, setakat ni faham ya? Faham ya semua? Faham ya? Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Okay, yang last tu Zawj tu dia tak ada siapa lah ni. Tak ada siapa. Tak ada furuk waris. Okay. Tak ada furuk waris. Seterusnya adalah yang mana ni? Okey, ashabir rubu' yang mendapat 1/4. Yang pertama, suami dengan adanya furuk waris. Okey, furuk waris. Ya, yang kedua, isteri tiadanya furuk waris. Jadi kalau nak ingat 1/4, suami ada furuk waris, isteri tiada furuk waris. Okey, jadi dah terhafal. Boleh Ahmad? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Ashabis sun yang mendapat 1/8. Ya, yang mendapat 1/8. Isteri adanya furuk waris. Dia kebalikan daripada 1/4. 1/4 isteri tak ada, 1/8 isteri ada. Okey, boleh? Boleh. Okey. Ashabus sulusain yang mendapat 2/3. Okey, 2/3 ni mudah saja. Apa yang 1/2 tadi tu dapat hanya ditingkatkan 2 orang saja. Maknanya 2 orang ataupun lebih. Contohnya tadi yang 1/2 tu zaujun dia akan dapat yang tadi tu. Cuma kalau dia ada 2 orang ataupun lebih, dia akan dapat 2/3. Itu saja. Jadi kalau dapat hafal 1/2, maka automatik akan terhafal 2/3. Hanya syarat dia 2 orang atau lebih saja. Itu saja. Boleh? Okey. Ashabis sulus. Sekali lagi. Ya? Apa nama? Oh, yang 2/3 tu. Okey, 2/3 tu hafal yang 1/2. Maka automatik akan terhafal 2/3. Cuma yang 2/3 ni syarat dia semuanya mesti 2 orang ataupun lebih. Itu saja. Itu saja. Dia daripada yang tadi tu lah, yang 1/2 je. Lebih je. Cuma tambah 2 orang atau lebih. Itu je. Kalau contoh wujudnya 2 orang, dah confirm ini mesti 2/3 ni. 1/2/3. Okey. Faham. Nampak? Okey. Satunya Zaujun apa tu? Zaujun buang Zaujun sama. Zaujun sama. Sama. Zaujun lebih. Kan kan saya kata Zaujun lebih. Kan saya kata hafal 1/2 automatik akan terhafal 2/3 dengan syarat 2 orang atau lebih. Itu je syarat dia. 2 orang atau lebih. Tu saja. Kalau dah hafal 1/2 tu confirm kita dah boleh hafal 2/3 dah. Jadi masa tu jimat nak jadi masa tu nak jimat nak menghafal. Sebab apa? Semuanya sama saja. Syarat sama, orangnya sama. Cuma tambah 2 orang atau lebih saja. Tu je. Okey. Yang seterusnya adalah ashabis sulus yang mendapat 1/3. 1/3 ni 2 orang saja. Yang pertama ibu dengan syarat tiadanya furuk waris. Dah terhafal. Yang pertama, ibu akan dapat 1/3 dengan tiadanya furuk waris. Apa tu furuk waris? Ibin, bintun dan bintu ibin. 4 orang saja. 4 orang ni saja. Yang kedua mesti tiadanya 2 orang daripada saudara. Bermaksudnya contoh
Contohnya dua orang saudara, dia tak kisah saudara mana, tak kisah akhu syakik ke, akhu lium ke, ukhtun syakik ke, dengan tetapi mesti tiada dua orang saudara. Ya, tiada dua orang saudara. Contohnya umun, lepas tu tiba-tiba wujudnya akhun syakik dengan ukhtun syakik. Confirm ibu takkan dapat takkan dapat 1/3. Tapi kalau tiba-tiba umun dengan ukhtun syakik, barulah ibu akan dapat 1/3, sebab syarat dia mesti dua orang daripada saudara-saudari. Okey, boleh semua? Dapat Di sini apa ikhwah wal akhwat lah. Ikhwah wal akhwat. Jamak dia al-ikhwan. Okey. Senang, al-ikhwan. Jamak dia, mana semua sekali. Tak kisah saudara mana, saudara lelaki ke, perempuan ke, ibu bapa, seibu sebapa. Yang penting jangan wujud dua orang. Dah cukup. Itu barulah ibu akan dapat 1/3. Okey. Sebab apa saya ajar ni supaya kita cepat hafal. Kita cepat hafal. Jadi kita tak perlu nak hafal satu persatu, nak tak perlu wujudnya, tak payah. Kita cuba cari cara untuk nak hafal dengan cepat. Ya, cara hafal dengan cepat. Sebab apa saya cadang kertas peperiksaan dia bagi masa 2 jam 30 minit. Saya cadang 30 minit tu kita dah jawab faraid dah. 2 jam untuk fiqh. Saya cadang macam tu. Mana 30 minit tu untuk faraid. Dalam masa 30 minit kita dah habis jawab semua. Semua soalan dah habis jawab dah. 2 jam tu fokus pada fiqh saja. Tu cara dia. Kita tak nak sejam untuk faraid, tak nak. 30 minit saja untuk faraid. Boleh? Mantap Ustaz. Boleh? Okey. Okey, insya-Allah. Yang kedua adalah auladil maksudnya anak-anak ibu, iaitu akhun lium, ukhtul lium. Maknanya kedua-dua orang ini dia akan dapat 2/3 dengan syarat tak ada usul, tak ada furuk. Itu saja. Ya, tak ada usul, tak ada furuk. Tetapi dengan syarat mesti wujudnya mesti dua orang atau lebih. Contohnya 2 akhun lium, ataupun 3 akhun lium, ataupun 4 ukhtun lium, ataupun 5 ukhtun lium. Tak kisah, yang penting 2 orang atau lebih saja. Tapi dengan syarat tak ada usul, tak ada furuk. Itu saja. Dia punya syarat dia. 2 orang ini saja. Okey, yang sebelah tu ada al-ummun sulusul baki itu, insya-Allah nanti Allah akan terangkan pada perbahasan bab masail syawaz. Bab masail syawaz nanti insya-Allah. Tunggu saja Okey. Dan akhir sekali adalah ashabis sudus yang akan mendapat 1/6. Yang pertama al-ab, iaitu ayah. Ayah akan dapat 1/6 dengan syarat adanya furuk waris. Itu yang pertama. Ibu pula akan dapat 1/6, tetapi dia akan dapat 1/6 lawan 1/3. Apa maksud lawan 1/3? Okey, 1/3 ibu akan dapat 1/3 dengan syarat tiadanya furuk waris, tiadanya 2 orang saudara. Betul? Betul. Betul. Maka apakah lawan dia? Bila lawan maksudnya wujudnya salah satu daripada ini, automatik 1/6. Itu saja. Jadi kalau ingat 1/3 yang ibu, dia akan automatik hafal 1/6. Itu saja. Dapat Memang sama ke macam mana? Syarat sama. Kalau yang ketiga, beza 3 dengan yang ke-6 bahagian ibu. 3 dengan 6 dia tak ada beza. Syarat pun sama. Ibu dan syarat yang sama, cuma beza pada pembahagian saja. Dia semakin besar pembahagian, semakin sikit harta dapat. Itu saja. Okey, dapat Macam mana sebut? Faham? Okey, akhirnya ibu ni macam mana dia dapat 1/6?
lawan 1/3. 1/3 ibu mesti tiada. Kan? Mesti tiada furuk waris. Mesti tiada furuk waris. 1/3 tak ada furuk waris. Untuk 1/6 ada furuk waris. Lawan saja, tu je. Lawan je. Okey. Lawan je. Okey. Jadi okey, Ab dan dah hafal. Okey, dah terhafal automatik. Boleh terhafal. Ahmad okey? Terhafal dah? Okey. Okey. Yang ketiga jad. Jad ini dia akan dapat 1/6 iaitu adanya furuk waris, tiada ayah. Itu saja. Tiadanya furuk waris, tiadanya ayah. Itu saja. Kenapa mesti tiadanya ayah? Okey, itu bab al-hijab nanti. Kita akan tengok kenapa. Ya, bab al-hijab. Okey, dapat untuk jad ni. Sebab apa? Kebiasaannya para pelajar dia akan lambat hafal pada 1/6 ni sebab dia banyak. 1/6 dia akan lambat hafal. Jadi kita cuba ringkaskan untuk dia mudah hafal. Okey, yang seterusnya al-jaddah wa aksar mutlaqan. Nenek seorang atau lebih. Maksudnya kalau ada satu nenek, dua nenek, tiga nenek, syarat semua sama. Syarat semua sama. Ya, syarat semua sama. Mesti tak ada ibu. Itu saja. Nenek satu ke, dua ke, tiga ke, mereka akan dapat 1/6 dengan syarat tak ada ibu. Itu saja. Kemudian macam mana kita nak bahagikan? Nanti bahagikan dia 1/6 itu akan dibahagikan kepada setiap seorang nenek itu. Kalau 3 orang bahagilah. 1/6 bagi 3. Kalau ada 4 orang, 1/6 bahagi 4. Itu saja. Okey, boleh Okey, seterusnya akhun li mutlaqan, iaitu saudara seibu. Ya, saudara seibu dia akan dapat, saudara lelaki seibu dia akan dapat 1/6 dengan syarat mesti seorang. Bermaksud akhul li seorang saja. Yes, seorang sahaja. Dia tak boleh ada sesiapa. Maulah dia akan dapat 1/6. Kemudian bintun ibn fa aksar. Bintu ibn maknanya bintu ibn dan juga lebih. Bintu ibn lebih. Okay, bintu ibn ataupun yang lebih dia akan dapat 1/6 dengan bila? Dengan syarat mesti wujudnya bintun seorang. Bintun seorang. Kalau contoh ada dua bintu ibn dan ada satu bintun, maka dua bintu ibn dia akan dapat 1/6. 1/6. Okey, contoh kalau wujudnya 3 bintu ibn, 2 bintun, maka apa akan berlaku? 3 bintun ibn takkan dapat apa-apa. Sebab 2 bintu ibn akan menghijab. Ia akan menghijab bintu ibn. Itu nanti perbahasan tu akan dibahas pada perbahasan bab hijab nanti, insya-Allah. Tapi cuma kena hafal syarat dia. Bintu ibn atau lebih dia akan dapat 1/6 dengan syarat wujudnya seorang sahaja, bintun ibn saja. Kemudian kalau tak wujudnya bintu ibn, apa yang dia akan dapat? Dia akan dapat 1/2 dengan syarat yang sama. Boleh dapat Okey, faham? Okey. Takut kalau ada anak pun dia dah hijab dah kan? Sama je. Okey. Yang seterusnya adalah ukhtun li'ab. Saudara perempuan sebapa ataupun lebih. Seorang ataupun lebih yang akan dapat 1/6 dengan syarat mesti wujudnya seorang saudara perempuan seibu sebapa, ataupun mesti wujud seorang ukhtun syakik, seorang saja. Kalau 2 dia akan hijab. Kalau 2 orang dia akan hijab. Dia tak boleh 2 orang, dia mesti seorang saja. Kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang hijab. Confirm.
Okey, setakat ni ada apa lagi yang masih tak faham? Okey. Ini pun lagi 2 minit saja. Okey, kalau untuk bab asobah tu kita cuba tangguh pada ni. Sebab kalau cerita bab asobah memang tak habis. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Ada yang tak faham? Sini. Soalan ni lah. Kalau soal sini perayaan ni kan. Kalau kita nak kira biasanya kita nak kira zauj kan. Kita macam kita disebabkan mak ayah anak. Okey. Kita nak kira macam cucu kan, cucu. Ayah mak ayah dia tak mak ayah dia tak ada. Bukan. Zaujah kan. Zaujah kan ada 1/4 ke 1/8. Ya. Okey, kalau 1/4 dia 1/4 dia ada anak. Dia tak ada anak. Tak ada. 1/8 dia ada anak. Kan tu kan? 1/8 dia ada anak. Okey. Lepas tu anak dia mati. Anak dia mati, ada cucu. Anak mati ada cucu. Anak mati ada cucu. Ya. Anak dia mati ada cucu. Lepas tu dekat dekat zauj tu dapat apa? Zaujah. 1/8. Okey, kan saya kata tiadanya furuk waris. Apa yang tak faham furuk waris ni? Furuk waris. Tak pasti. Okey. Furuk waris hafal 4 orang. Ibin, Ibin, Bintun, Bintu Ibin. Okey, saya katakan zaujah dia akan dapat 1/4 dengan ketiadaan furuk waris. Bererti zaujah akan dapat 1/4 dengan syarat tiadanya ibin, ibin, bintun, bintu ibin. Maka jawapan dia akan dapat 1/8. 1/8. Itu saja. Sebenarnya saya gunakan istilah furuk waris, usul waris, supaya lebih supaya lebih ringkas dan hafal. Contohnya tadi anda kata si isteri tu tinggalkan cucu sebab anak mati. Sama saja akan dapat 1/8 sebab ketiadaan adanya furuk waris. Itu saja. Kita tak kira macam kan dia tak ada anak. Tak ada. Dia tak ada anak dapat 1/4. Tak ada. Kan anak dia kan mati. Dia tak ada anak lah. Kita kira tu je. Kalau bagi cicit pun kira juga. Okey, si isteri 1/8 juga. 1/8. Cicit ada cicit. Cicit 1/8. Okey, sekarang difaham Sebab apa kita akan pergi dalam nanti. Asobah, hijab, al-hisab. Takut pening ni. Okey, apa InsyaAllah. Yang si Ahmad tu macam mana? Okey. Nanti kalau lepas ni kita sambung Asobah. Asobah. Nanti kalau ada yang lain tu rasa elok kalau masukkan. Yang lain tu. Yang lain tu. Yang lain. Yang tak main. Tak main tu lah ni. Sebab apa nanti sebab apa kalau apa perbahasan ni memanglah yang first time memang dah belajar. Nanti bila dalam nanti cara nak cari asal masalah, nak kira semua tu penting tu nanti. Kalau terlepas tu nak cari balik payah tau. Ya, nanti komentar.
Dah bang. Okey. Okey. Lepas tu kan yang bab ni ahwal ashabul furud. Okey, tengok Okey, tengok dekat senarai ni, senarai pembahagian apa tu, tarikh waktu. Jadual. Tengok tu. Okay. Ada ashabul furud esok. Esok Asabah, hijab, ashabul furud. 3 bab terus. Masa ada satu giri tajuk topik baru iaitu Lataif. Lataif ni sama saja, dia masuk dalam perbahasan ashabul furud juga. Ni pasal ni juga. Sebab tu saya kata sebab tu kalau ada semua orang dia lagi elok sebab lepas ni perbahasan dalam ni al-hisab, aul, cara nak kira harta. Masa ada bahagian Muqasimah al-Jad di ikhwah. Muqasimah Ar-Rad tu rasa saya tak terangkan sebab Ar-Rad tu perbahasan dia payah perbahasan dia. Kalau kemudian yang Muqasamah Jad tu itu bab mazhab. Itu bab mazhab. Mazhab Syafi'i dan Maliki saja yang terima Muqasamah. Hanafi dan Hanbali tak terima. Okey. Nanti beritahu kat semua orang kalau diorang ni. Okey, insya-Allah. Okey. Okey, kita tangguhlah majlis kita dengan mula kitab dengan Speaker Quran Surah Nas. Speaker Quran Surah Nas. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alam, jazakallah khair. Bijakan pada akhi Bahaki sudi berkongsi lah kan. Okay, inilah kita sambung pada esok pula kan. Ya, esok pada waktu yang sama, 11 sampai pukul 12. Okey, sekian saja. Terima kasih ya. Bahaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Keluar? Nak keluar ni? InsyaAllah boleh. Boleh.